Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. So hari ni kita ambil tajuk Esther. Okay, ingat balik tak yang lepas-lepas kita dah belajar bab 2 tu? Okey ke tak okey? Tak okey InsyaAllah. tu. Okay, terpaksalah sambung PDPR lagi kan. Nak buat macam mana? So awak kena teruskan lah belajar ni. Jangan sampai terceceh. Kalau tak tahu, tanya. Kalau tak dapat ikut Google Meet ni, awak kena bagi tahu cikgu lah. Okey, tengok kat sini kita akan pergi pada tajuk Esther. Tajuk Esther ni ringkas sebenarnya. Yang apa yang awak perlu tahu dalam tajuk Esther ni adalah Esther merupakan bukan hidrokarbon. Itu mengandungi atom karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, pembelajaran yang lepas kalau kita ingat balik maksud hidrokarbon adalah molekul yang mengandungi atom hidrogen dan juga karbon sahaja. Tapi kalau kata bukan, maksudnya dia mengandungi selain daripada karbon dan hidrogen. Kalau kat sini dalam ester dia mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Sebab ada oksigen ni lah dikategorikan sebagai bukan hidrokarbon. Dan kumpulan berfungsi untuk hidrokarbon, ni yang penting lah, kumpulan berfungsi adalah kumpulan karboksilat. Okay, nama dia karboksilat. Macam mana formula dia dalam bentuk formula struktur macam ni. C ganda 2O, okay, kemudian C ikatan tunggal dengan O dan ada satu ikatan lagi yang ini akan bersambung dengan rantai karbon yang panjang lah, saya simbolkan dengan R. Dan dekat satu C dan tadi yang ada ganda 2O ni dia akan sambung lagi dengan R yang lain iaitu rantai karbon yang lain. Mana dia punya kumpulan berfungsi? Yang ini yang saya bulatkan. Yang kita panggil sebagai kumpulan karboksilat. Okay, yang ketiga, formula ARM bagi ester ni panjang. Kalau awak tengok formula ARM dia CmH2m tambah 1 COO CmH2n tambah 1. Okay, sebenarnya formula ARM ni dia dapat daripada formula ARM asid karboksilit dan juga formula ARM alkohol. Okay, alkohol. Asid karboksilit kalau awak ingat balik, formula ARM dia adalah CnH2n tambah 1OH. Okay, kalau untuk alkohol, CnH2n, ini untuk alkohol. Okay. CnH2n tambah 1 COOH. Ini untuk asid karboksilit. Okay, dah terbalik tu. So alkohol ini dia, asid karboksilit ni dia. Jadi dekat asid karboksilit ni yang akan terkeluar adalah OH. Okay, yang terkeluar daripada formula ni nanti adalah OH. So, kita padam OH. Itu yang kita dapat CnH2n tambah 1 C. CO ni ada O kat sini. COOH kan. Dia sampai sini. Ini adalah formula ARM yang asalnya daripada asid karboksilit. Dan untuk alkohol, ni alkohol ni kan. So alkohol ni kalau kita tengok formula ARM dia CnH2n tambah 1 OH. Dan dekat alkohol ni yang akan keluar adalah hidrogen. So kita ambil balik CnH2n tambah 1 O. Tapi kita tulis terbalik CnH2n yang sambung tu adalah O kat sini. So ini daripada alkohol. Jadi sebenarnya formula ARM untuk ester ni adalah gabungan formula ARM asid karboksilit dan juga formula ARM alkohol. Cuma kat sini kalau kita tengok dia ada M dengan N. Kalau sebelum ni dia hanya letak N saja. Apa tujuan dia letak M dengan N ni? Sebab nak bezakan antara bilangan karbon asid karboksilit dan juga bilangan karbon bagi alkohol. Kalau lah dua-duanya kita langsung letak N, jadi N itu akan mewakili untuk bilangan karbon mungkin untuk alkohol saja. Okay, padahal asid karboksilik ni bilangan karbon dia tak sama dengan bilangan karbon untuk alkohol yang kita akan gunakan nanti. Okay, itu untuk 3 perkara penting dalam ester. So ada nak tanya untuk slide ni? Kalau tak ada saya teruskan. Kena hafal lah cikgu. Hafal lah.
Kumpulan berfungsi hafal, formula ARM hafal. Okey. Okey. Untuk slide seterusnya ni, ester terhasil apabila asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol. Macam mana nak dapatkan ester? Asid karboksilik bertindak balas. Maksudnya kita campurkan asid karboksilik dengan alkohol. Seperti yang awak dah pelajari dalam situ kimia alkohol seperti inilah. Okay, kita akan dapat ester dan juga air. So, ni ada dua bahan yang kita gunakan iaitu asid karboksilik dan juga alkohol. Dan untuk eksperimen untuk dapatkan ester ni saya dah share dekat dalam Telegram macam mana cara penyediaan ester dalam makmal. Okay, boleh rujuk video tu nantilah. Okay, formula ARM ester dapat diterbitkan dengan menggabungkan bahagian daripada formula molekul alkohol dan sebahagian daripada formula molekul asid karboksilik. Ini yang saya cerita tadi. Okay, yang kat sini kan dia letak formula ARM bagi asid karboksilik, dia dah siap-siap letak M lah. Dia punya nilai untuk karbon. Dan untuk alkohol dia dah letak N. So daripada sini kalau kita tengok dia akan buang OH untuk asid karboksilik. Tu yang kita dapat ni. Ni bahagian asid. Bahagian asid. Dan bahagian yang belakang ni dia akan alkohol ni dia akan buang H. So dia akan dapat ni lah CN H2N tambah 1 O. O dia sambung dengan O tadi. Okay, ni bahagian alkohol. Sebenarnya kalau awak dah ingat formula ARM bagi alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik untuk ester, dia tak jadi masalah. Dia adalah gabungan asid karboksilik dengan alkohol. Dan hasil sampingan dia ada air. Okey, yang penting kat sini ni yang penting lah macam mana kita nak bagi nama untuk ester. Okey, dekat bahagian ester ni kalau awak ingat ini adalah kumpulan berfungsi yang menentukan dia adalah ester. Okey, kita tahu dia ester sebab dia ada kumpulan berfungsi karboksilat ni. Okey, dan kalau awak tengok dia akan sambung dengan R prime dengan R biasa ni. R prime, R biasa. R ni sebenarnya adalah mewakili bilangan karbon. Okay, dia mewakili bilangan karbon. So maksudnya kalau ada 3 karbon, kita akan lukis macam ni lah. Okay, kita akan lukis C ganda 2O, O. Okay, katalah R prime ni ada 2 karbon. So dia akan sambung dengan 2 karbon lah kat sini. So untuk lagi satu tu R biasa tu mungkin dia ada 1 karbon. So dia 1 je lah kat sini. Okay. Dia nak, tapi dia tak letaklah berapa bilangan karbon tu sebab ia merujuk pada setiap ester tersebut lah. Okay, kita tengok. Dekat bahagian hadapan ni. Bahagian depan ni kita panggil dia bahagian kedua, manakala yang bahagian belakang ni kita panggil dia bahagian pertama. Okay, bahagian kedua ini bahagian depan, bahagian asid. Yang depan sebenarnya dia kadang-kadang boleh je terbalik tulis tau. Okay, ada setengah soalan yang aras tinggi sikit lah. So dia tulis macam ni. Macam mana awak nak tahu bahagian asid ke bahagian alkohol? Bahagian asid mesti ada karbon ganda 2O. Okay, mana yang ada karbon ganda 2O? Ini dia. Okay, kalau kita tengok yang dia dah tulis, ini karbon ganda 2O. Yang bersambung karbon dengan karbon ganda 2O ni dengan karbon tau, bukan dengan oksigen, dengan karbon. So ini adalah bahagian asid. So bahagian alkohol, O dengan karbon. R ni karbon. Okay, O dengan karbon. So ini adalah bahagian alkohol. Okay, kalau yang saya lukis yang kedua ni, yang ni. Bahagian asid kita tengok mana karbon ganda 2O. So ni karbon ganda 2O. Okay, karbon ini bersambung dengan karbon lain. So ini adalah bahagian asid. Bahagian alkohol. Bahagian alkohol tu kita sebut sebahagian bahagian pertama. Manakala bahagian asid tu kita sebut bahagian kedua. Bukan sebab duduk depan atau duduk belakang, tak. Okay.
Sebab bahagian alkohol tu kita sebut sebagai bahagian pertama dan bahagian yang kedua tu adalah bahagian daripada asid karboksilik. So, katalah alkohol, bahagian alkohol tu, ni tengok contoh kat sini. Katalah bahagian alkohol tu mengandungi satu karbon. Jadi kalau dalam nama alkohol, metanol, jadi kita akan potong anol ni, dia akan jadi metil, gantikan dengan il. Okay, gantikan dengan il. Okay. Ni bukan potong all tau. Potong anol. Okay, daripada anol tu gantikan dengan il. So kalau etanol, buang anol, dia akan jadi etil. Mana tahu etanol sebab ada dua karbon sambung. Okay, propanol, prop ada 3 karbon, jadi dia akan jadi propil. Nama hadapan. Okay, nama hadapan dia adalah, nama bahagian pertama dia adalah mesti daripada alkohol. So nama daripada bahagian kedua mesti diterbitkan daripada asid. Bahagian asid. So kalau lah menggunakan asid metanoik, dia akan jadi metanoat. Okay. Asid etanoik dia jadi etanoat. Asid tu buang. Propanoik dia akan jadi propanoat. Oik tu tukar jadi oat. Okay, nama ester. Okay, bahagian pertama kita gabungkan dengan bahagian kedua. Metil, metanoat. Okay, kena ada jarak lah antara bahagian pertama dengan bahagian kedua. Okay, nama bahagian pertama etil, nama bahagian kedua etanoat. So, etil, etanoat. Okay, yang ketiga propil, propanoat. Okay, lepas ni kita tengok awak faham ke tak? Itu kalau dia tak bagi secara teori Okay, sekarang kita tengok contoh lah. Sekarang ni dia bagi contoh dalam bentuk formula. Okay, formula kat sini kalau awak tengok HCOO C2H5. Macam mana kita nak tahu bahagian alkohol, macam mana nak tahu bahagian asid? Okay, mesti kena tengok pada COO. Okay, ingat COO ni kumpulan berfungsi dia. Ini kumpulan berfungsi bagi ester. Nama dia kumpulan karboksilat. Mana COO? Nampak kan ni COO. Okay, ini COO. Ini yang, okay, yang saya colorkan lain ni. Ini awak pun boleh cakap ni COO juga cikgu. Tapi kalau awak tengok dia berapa karbon kat sini? 2. Kalau 2 karbon bukan COO, kita nak satu karbon je. Yang ada satu karbon je. COO. Yang ni C2OO bukan. Okay, yang hijau ni yang betul. Okay, sekarang kita tentukan mana bahagian asid. Bahagian asid yang mengandungi karbon oksigen. Ni karbon dan oksigen. Satu karbon, satu oksigen. Ni satu karbon, satu oksigen ni. So ini adalah bahagian asid. Lagi satu bahagian yang nampak kat sini C2 kan. Dia bukannya satu karbon. Jadi ini adalah bahagian alkohol. Okay, ingat balik yang tadi saya ajar, bahagian alkohol adalah bahagian pertama. Bahagian asid adalah bahagian kedua. So kita tengok nama bagi alkohol ni berpandukan pada bilangan atom karbon. So atom karbon ada berapa kat sini? Ada 2. So kalau 2, okay, atom karbon ada 2 karbon. Kalau nama alkohol dia adalah etanol. Dia akan jadi etil. Ni etil. Okay, kita tengok pula bahagian asid. So bahagian asid kat sini ada 1 karbon. Kalau asid ada 1 karbon, nama dia adalah asid metanoik. Okay, nama dia akan jadi metanoat. So nama esternya adalah etil etanoat. Okay, kalau soalan tanya ester ini terhasil daripada asid apa? Kita tengok nama bahagian asid tu. So bahagian asid ada 1 karbon, asid metanoik. Ada 2 karbon, itu adalah etanol. Okay, bahagian etanol, bahagian alkohol ada 2 karbon.
Okay, kita boleh tahulah alkohol yang digunakan adalah etanol. Okay, ni boleh buka speaker lah. So kita jawab sama-sama soalan ni. Sekejap. Okay, nampak kan? Okay, nombor 1. Cuba jawab nombor 1. Apa nama Esther? Namakan Esther. Okay, nak saya bagi contoh lagi satu, bawa try. Contoh yang satu. Okay, kita tengok contoh satu lah. Okay, kat sini CH3COO C3H7. Awak tahu dalam ester dia gabung asid karboksilik dengan alkohol. Jadi daripada formula ester ni kena tentukan mana bahagian asid karboksilik, mana bahagian alkohol. Okay, langkah yang pertama kena tengok kumpulan berfungsi. Apa kumpulan berfungsi bagi ester? Formula dia. Zik, apa Zik? CmH2n tambah 1 tu Itu Yang panjang formula, tu itu formula AMP. Kita nak kumpulan berfungsi. Kumpulan C. berfungsi contoh macam COO. ganda 2. Ganda 2. Contoh macam alkena, ikatan ganda 2 karbon dengan karbon. Kalau alkohol, kumpulan hidroksil. Kalau untuk ester, kumpulan berfungsi dia apa? Karboksilat. Ya, karboksilat. Formula karboksilat? CO3. CO3. O3, O2 je, COO je. COO ni. Okay, kalau asid karboksilik, COO, COOH. Okay, COO. So kita cari mana COO. Nampak kan ni COO. Ini dia. Okay, ini dia gariskan lah. Jadi yang terkandung di dalam kumpulan berfungsi tu kita pecahkan. Okay, pecahkan. Pecah kat tengah-tengah O tu lah. Bila pecah kat tengah-tengah O ni, ada dua bahagian kat sini. Bahagian depan dengan bahagian belakang. So kita tengok bahagian yang sini. Okay, ini bahagian asid ke bahagian alkohol? Asid. Asid, betul. Sebab macam mana boleh tahu ni bahagian asid? Sebab atas punya formula. Apa dia? Atas formula? Okay, dalam formula apa ni nama dia? Lupa pula nama dia. Kumpulan berfungsi ni ada mengandungi karbon. Yang terkandung dalam karbon tu, inilah O yang karbon yang ada dengan O ni lah bahagian asid. Okay. Kalau awak tengok ni O ada karbon juga, tapi karbon dia ada berapa kat sini? Ada 3. Itu bukan bahagian asid, itu bahagian alkohol. Okay, faham? Okay, sini bahagian alkohol. Kalau nak bagi nama, kena bagi nama bahagian alkohol dulu ke bahagian asid dulu? Alkohol. Alkohol dulu. Okay, bagi nama alkohol dulu. So kita tengok berapa alkohol yang ada kat sini? 3. 3. Kalau 3, met, add, Prop. prop. So prop. Kena letak apa? Selepas prop, Anon. propil. Propil. Nak nama ester je terus. Saya tak nak nama alkohol tu. Okay, propil. Lepas tu yang bahagian asid pula kita kira lah berapa dia punya karbon. Kita tengok bahagian asid. Ada berapa karbon kat situ? 1, 2. 1, 2. So etanol alkohol. Kalau asid, etanoik. Kalau dalam ester dia akan jadi Ethanol. etanoat. So nama untuk jawapan nombor 1 ni adalah propil etanoat. Okey, cuba buat yang kedua. So kalau nak tulis jawapan ke, tulis lah.
Etil metanoat. Orang try kita tengok betul tak. Etil. Okay, kita tengok mana COO ni dia. Okay, dekat OO ni kita pecah. So yang ada carbon dekat bahagian kita pecah tu, yang ada carbon tu, ini adalah acid. So lagi satu adalah alkohol. So bagi nama alkohol dulu, bahagian alkohol, tengok ada berapa carbon? 2. 2, so etil. Okay, bahagian acid kita tengok ada berapa carbon? 1. 1 je. So etil Metanoat. metanoat. Okay, bagus. Okay, nombor 3. Cuba buat ayat pula ni. Metanol bertindak balas dengan asid propanoik menghasilkan ester. Namakan ester dan tulis formula molekul bagi ester yang terhasil. Ada 2 soalan yang dia nak kat sini. Yang pertama adalah namakan ester. Yang kedua, tulis formula molekul. Tulis formula molekul. Formula molekul tu mungkin ada yang tak tahu tau macam mana. Ini macam soalan nombor 1 dan 2 lah. CH3COO tu formula molekul. Okay, namakan ester dulu. Metil propanoat. Betul, metil propanoat. So nama kat depan mesti nama daripada alkohol, bahagian pertama. So alkohol metanol, so menjadi metil. Asid dia adalah asid propanoik, so propanoat, metil propanoat. So tulis formula molekul bagi ester yang terhasil. Macam mana nak tulis pula formula molekul dia? Okay, cara yang pertama awak ingat balik lah. CmH2m tambah 1 COO CnH2n tambah 1. Okay, saya buat pecah ni kat sini. Bahagian OO. Yang ini adalah bahagian alkohol. Yang sini adalah bahagian asid karboksilik. Asid karboksilik. Betul. Okey, kemudian kita tengok dekat bahagian alkohol ini, daripada nama tadi, bahagian alkohol kita tengok ada berapa karbon. So nama dia adalah metanol. Met ada berapa karbon? 1. Okey, karbon ada 1. So gantikan N ini sama dengan 1. Dia akan jadi C1, 1 tak tulis. H 3. 2 kali 1 tambah 2 kali 1 kali tambah 1, 3. O tu jangan tertinggal. Okey, bahagian asid pula. Sekarang tengok bahagian asid. So dekat bahagian asid ada berapa karbon? 3. 3. 3. So prop 3 kan. So M ni nak letak berapa? Nilai M ni nak letak berapa? 3. Nak letak 3. Betul tak? Kalau dekat bahagian asid kita kena tolak 1. M ni bilangan karbon tolak 1. Jadi 3 tolak 1. Sebab apa? 2. Sebab kat sini ada 1 karbon. Jangan tinggal kalau awak letak 3 kat sini, dia akan jadi jumlah keseluruhan jadi 4 karbon. Jadi kat sini M dia adalah 2. Gantikan M dengan 2. So C2 H5CO. Okay, inilah formula dia adalah C2H5COO CH3. Okay, tu cara nak tulis formula molekul berpandukan daripada formula A. Okay, soalan yang terakhir. Okay, asid etanoik bertindak balas dengan etanol menghasilkan ester. Namakan dan lukis formula struktur bagi ester tersebut. Okay, cuba buat dulu ni. Nombor 4. Kalau ada yang boleh nak jawab dekat dalam message ni okey. Kalau formula struktur tu awak nak hantar guna Telegram ke? Saya tengok. Etil etanoat. Metil
Apa dia? Metil etanol. etanoat. Kita tengok. Etil ke metil? Etil. Etil, okey, etil. Okay, etil etanoat. So etil, etanol, etil, etanoik, etanoat. Okey, betul. Nama ester betul. Lukis formula struktur bagi ester tersebut. Okey, nak lukis formula struktur. Kita tengok bilangan karbon lah. So karbon add 2 karbon. Add 2 karbon. Okay, lukis je. Lukis asid dululah, senang. Okay, lukis bahagian asid dulu. Okay, dekat bahagian asid ni, etanoat ni, etanoik daripada asid etanoik. So ada 2 karbon, 1, 2. Dekat karbon yang awak lukis yang kedua tu, letakkan kumpulan berfungsi dia iaitu ganda 2O, O. Okay, setiap karbon mesti ada 4 ikatan lah, check balik. Okay, baru lukis bahagian alkohol. Alkohol etil. Sambung, ada 2 karbon lagi, etil. Setiap karbon mesti ada 4 ikatan. So lengkapkan dengan hidrogen. So inilah jawapan untuk formula strukturnya. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Confirm? Okay. Nah, dah nak habis dah ni. Okay, ini adalah tindak balas pengesteran antara asid etanoik dengan etanol. So ni yang cara nak hasilkan ester mesti daripada asid karboksilik tambah dengan alkohol. Dan kita akan gunakan mangkin. Mangkin yang kita gunakan adalah asid sulfurik pekat. Okay, asid sulfurik pekat. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini lah, asid etanoik formula dia CH3COOH tambah etanol C2H5OH, kita akan dapat etil etanoat. Awak boleh ambil daripada sini je sebenarnya, CH3CO, nampak CH3CO. Okay, yang alkohol kita buang H. O, tulis dulu O, C2H5, C2H5. Okay, dan hasil sampingan dia adalah air. Ni kalau dia suruh lukis dalam bentuk formula struktur. Okay, akhir sekali adalah sifat fizik bagi ester. Ester ni tak ada sifat kimia, kita tak belajar lah. Kita belajar sifat fizik dia saja. Okay, ester ni apa sebenarnya? Dia adalah minyak wangi, perisa tiruan, tu semua adalah ester. Contohlah nak buat kek pisang tapi tak ada pisang kat rumah. Tu beli je asin. Kan awak sebut asin kan? Asin, beli asin perisa pisang. Lepas tu jadilah kek perisa pisang. Itu semua ester lah. Okay, apakah ester? Dia punya sifat fizik dia mempunyai ketumpatan yang rendah, kurang tumpat daripada air. So kalau lah contoh minyak wangi lah, awak letak air kat sini, minyak air. Kita letak, tuangkan minyak wangi. So minyak wangi tu akan berada di atas permukaan air kerana ketumpatannya yang lebih rendah daripada air. So ester ringkas maksudnya yang tak banyak karbon ialah cecair, dalam bentuk cecair tanpa warna pada suhu bilik. Okay, ester yang tak banyak karbon lah, maksudnya mungkin ada 2 karbon ke yang di dalam bentuk cecair. Tanpa warna, tak ada warna pada suhu bilik. Dan ester ringkas adalah sangat tidak stabil dan meruap dengan mudah pada suhu bilik. Okay, senang jadi gas. Yang keempat, sifat dia sebatian kovalen yang tidak larut dalam air. Okay, ester merupakan sebatian kovalen dan tidak larut dalam air. Dan akhir sekali adalah sebatian neutral dengan bau manis ataupun bau buah-buahan. Okay, itulah untuk ester. So ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay, kalau tak ada awak try lah jawab soalan kuis. Saya dah share lah dekat dalam awak punya Telegram, ada dekat dalam GC pun ada. GC tu awak tak boleh buka sebab saya buat setting time sebenarnya. Jadi
bila buat setting time ni takut awak jawab dulu soalan kuis tu sebelum awak belajar. Awak main jawab je kan. Lepas tu saya buat setting time. So awak tak boleh tengok dulu. Tapi bila dah pukul 10.30 tadi baru boleh buka tadi sebenarnya. Okay. Jawablah soalan kuis tu dan juga jawab soalan dalam buku modul muka surat 131 133 tu sikit-sikit je tau sebab isi-isi je. 134 okay, sampai soalan 56 lah. Okay, muka surat 131 tu latihan 55. Okay, muka surat 133 latihan 55 juga dan juga soalan 56. Soalan 56. Soalan 57 esei tu nanti kita bincang. Okay, esok saya tak buat Google Meet tapi saya bincangkan soalan ni. Soalan dalam buku modul ni, jawapan. Okay. Okay. Baik. Ada apa-apa nak tanya tak? Kuis tu kat mana tu? Kuis tu dekat dalam Telegram ada, dekat dalam GC pun ada. Nanti saya highlightkan lah mana kuisnya. Mungkin awak tak perasan kot. Ke belum masuk lupa lah. Okay lah. Nanti saya check balik. Okay, buat jawab soalan kuis dan jawab soalan. Kalau ada pun masalah boleh tanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.